Bertemu lagi dalam segmen Realiti Rakyat di Awani Pagi, dan kita tadi sebelum kita berehat tadi kita ada menghubungi pemilik gym Encik Kamal untuk menceritakan mengenai perik getir ketika PKP ini, apa mungkin cabaran yang beliau hadapi. Dan ketika ini kita telah menghubungi seorang lagi, iaitu jurulatih kecergasan Encik Aimi Haziq, dalam menceritakan apa mungkin cabaran yang telah dihadapi beliau dan bagaimana untuk memastikan badan kekal cergas ketika duduk di rumah. Selamat pagi Encik Aimi. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama Awani Pagi. Tapi sebelum tu saya nak tahu, adakah Cik Aimi memberi khidmat jurulatih ni secara part-time atau full-time, dan bagaimana profession jurulatih kecergasan ni terkesan dengan PKP-PKPB ketika ini? Saya actually jurulatih pribadi dan juga actually club manager dekat F45. So saya bekerja dengan Encik Kamal actually sebenarnya. Kalau nak ikutkan terkesan tu memang banyak terkesan lah. Kalau ikutkan kita dah biasa buat sesi latihan di gym kan. So dah biasa berjumpa dengan member-member kita orang, ahli-ahli kita orang di gym almost every day. So kita orang dah jumpa orang macam kawan every day. So and training session tu agak limited sikit lah. Cik Aimi, kalau kita nak lihat gymnasium tidak dibenarkan beroperasi sejak daripada 2 bulan lalu, 18 Mac yang lalu, sejak PKP dilaksanakan. Dan apa agaknya inisiatif yang dijalankan untuk memastikan dari segi industri kejurulatihan ini dapat terus meneruskan kelangsungan dari segi menjana pendapatan, dan juga bagaimana agaknya mungkin ada teknik-teknik kejurulatihan ataupun coaching yang berbeza yang berlangsung pada ketika ini yang dijalankan oleh Aimi sendiri? Kalau ikutkan saya sendiri, actually F45 Training Academy kita orang actually bernasib baik lah untuk bersedia dengan pandemik ni. So, kita orang dah beralih kita orang sesi latihan ke virtual. So kita orang banyak menggunakan video conference application macam Skype dengan YouTube. Okay. So pada mulanya actually kita orang banyak menggunakan senaman-senaman yang menggunakan banyak body weight. Banyak just menggunakan beban just berat badan saja. Tapi selepas seminggu, 2 minggu tu, kebanyakan ahli kami meminta kalau boleh kita merangka lebih banyak lagi program untuk orang. So menambahkan lagi peralatan yang ada di rumah. So kami mencari idea, mencari idea, menggunakan household item, mencari peralatan yang ada macam seperti botol, seperti bag yang boleh mencarikan beban untuk digunakan sebagai latihan kat rumah. Dan saya tak langsung actually ahli kami juga berpuas hati dengan cara latihan begitu. And then senaman actually cara yang sama je, cuma peralatan yang digunakan tu berbeza sedikit je lah. And then of course melakukan ada kekurangan dekat situ, cuma of course kita tak boleh nak berinteraksi secara langsung. Kalau di studio kita orang, kami di studio dengan trainer yang jurulatih yang lain, kami boleh berinteraksi terus dengan orang. So kalau dengan secara virtual ni, apa yang kami buat kami buat secara virtual, di mana membuat sesi khas dengan orang, sesi temu bual, di mana kami menekankan kepada teknik exercise yang cara betul, of course dengan posture yang cara betul. Tak ada of course kalau macam orang ada kecederaan yang orang ada, macam mana kami nak pastikan orang boleh still exercise dan pastikan senaman tu bersesuaian dengan mereka. So yang penting keselamatan untuk mereka tak ada. And kita pastikan ruang-ruang yang terhad, macam of course ada certain ahli kami yang hanya boleh exercise dalam bilik, so ruang tu terhad. So penggunaan equipment pun limited. So macam mana kami nak merangka program tu juga main peranan. And untuk sesi untuk soal jawab kenaan dengan pemakanan juga kami tekankan, dan juga senaman untuk regangkan badan, stretching after setelah seminggu workout. Of course badan akan rasa penat, akan rasa sakit-sakit. So kita akan nak kurangkan sakit, kita akan buat stretching almost every day dengan every week juga lah. Cik Aimi, kalau melihatkan daripada peralihan itu daripada secara fizikal tetapi kepada secara maya pula, sukar tak kalau biasanya jurulatih ni akan memastikan breathing tu, pernafasan tu perlu betul sekiranya menjalani sesuatu senaman atau latihan angkat berat atau angkat beban. Bagaimana Encik Aimi sendiri dalam beralih ke secara maya, secara online ni, melatih ahli-ahli? Adakah
Cik Aimee sendiri ada mendapat nasihat tunjuk ajar daripada jurulatih yang lain? Actually kami ada dalam grup kami sendiri, dalam jurulatih kami sendiri. So, kami berbincang macam mana untuk meningkatkan lagi kita orang punya beraktiviti semasa menjalankan sesi latihan. So tak semestinya cara di studio boleh kita bawa ke cara maya. So secara dia akan cara berbeza. So cara untuk kita berkomunikasi dengan ahli-ahli juga berbeza. So macam mana kami nak tekankan dengan cara postur yang betul, cara pernafasan yang betul, untuk menggunakan otot-otot yang betul, itu juga berbeza. So kami juga ada certain time yang agak limited untuk bercakap dan cukup berkomunikasi dengan ahli-ahli kami. So teknik-teknik yang berbeza juga diperlukan. So jurulatih juga perlu lebih kreatif untuk berkomunikasi dengan ahli-ahli kami. So of course dengan limited terhad yang ada, so kami buat secara yang mampu, yang mana yang kami buat, apa yang kami telah buat di studio, kami implement dekat visual. Aimee, tadi Aimee dah menyentuh mengenai online coaching ini dan boleh kongsikan dari segi keberkesanan melihat kepada senaman-senaman yang diajarkan itu ataupun ditunjuk ajarkan itu, dan dari segi sambutan daripada peserta pula bagaimana ketika PKP ini. Kita tahu ramai orang yang stres, yang duduk di rumah tidak dapat keluar untuk menjalankan aktiviti-aktiviti, namun telah pun diberikan kelonggaran agar aktiviti sosial ini telah pun dibuka sejak daripada PKPB ini. Permintaan ataupun sambutan daripada peserta adakah meningkat ataupun sama seperti PKP? Alhamdulillah, actually ahli-ahli kami juga sentiasa support kita orang. So dia orang still ada lagi training yang kami, mostly actually ada lagi training kami, and ada juga yang berharap actually studio dah boleh buka dan training di studio. Actually kami sendiri sebagai jurulatih pun tak sabar untuk pergi ke studio. So of course peningkatan tu ada. Yes, and tak ada, saya rasa ada kesukaran di situ di mana actually untuk mengekalkan aktiviti dan produktiviti yang tinggi dengan ahli-ahli kami. So, ya. Yeah. Jadi sementara kita pun menemu bual jurulatih ini, mungkin ada tips yang menarik boleh dikongsikan oleh Encik Aimee, sebab memandangkan sekarang bulan puasa plus pula PKPB, dah boleh pula kita bersenam di luar, jogging. Kan ada tips ringkas yang boleh dilakukan oleh orang ramai di luar sana? Okay, so secara umum, of course, kalau ikutkan, sekarang kita dah boleh actually berbasikal, kita dah boleh berjogging di luar. So, secara senangnya, jogging dulu lah. Tapi berjogging, of course, bila kita dah berada di rumah ni, kita punya productivity rendah. So, intensity kita akan jadi rendah, stamina kita akan jadi rendah, kekuatan kita pun akan jadi rendah juga. So, bila kita nak start balik, kita boleh nak anggap yang kita ni dah macam kita start 2-3 bulan yang dulu. So, kita kena start secara slow, pace yang secara slow. So, instead kalau macam contoh, kita boleh berlari dalam dalam 1 kilometer, kita boleh berlari dalam 15 minit contoh. Sebelum ini, 2 bulan yang lepas. Tapi kita tak boleh anggap yang sekarang ni kita boleh buat 1 kilometer 15 minit juga. So, kita kena kurangkan, kita set new target, jadi kita boleh letak 20 minit secara lagi. Itu contoh untuk increase stamina. So untuk bebanan pula, saya cakap apa-apa peralatan yang ada, yang di rumah boleh menggunakan motor, menggunakan bag. So untuk menggunakan beban, so pastikan posture itu betul, and then teknik itu betul. Dan kalau ada jurulatih pribadi, lebih baik bercakap, berkomunikasi dengan jurulatih itu sendiri untuk pastikan teknik dan postur itu betul, so tak membawa kepada kecederaan. And kami sendiri actually as R45 kami menggunakan prinsip HIIT, so high intensity interval training. So pergerakan tu agak agresif. So bila kami merangka program tu, kami mengurangkan sikit intensity, so memastikan so tak ada keselamatan tu penting. Ruang kita pastikan ruang tu ada, kita pastikan peralatan tu semua orang boleh guna dan semua orang boleh dapat. At the same time, untuk melompat, kalau ada pergerakan yang agak melompat, yang agak agresif tu, kami cuba kurangkan, banyakkan pergerakan yang menggunakan body weight sahaja. Dan yang penting, kalau macam contoh siapa yang tengah berpuasa, atau saya sendiri tengah berpuasa, saya pastikan saya hanya bersenam dekat dengan masa berbuka ataupun selepas berbuka. So, and also untuk siapa yang berbuka pun tak
saya tak galakkan untuk workout lebih daripada setengah jam kalau diorang menggunakan teknik high intensity. So kalau untuk yang berpuasa, saya lebih galakkan kurangkan intensity tu lebih kepada straight set. Maksudnya macam exercise tu buat dalam satu exercise, satu senaman buat kepada 3 set, instead macam tu. Kurangkan beban and instead set timing tu lebih lama, more to endurance means jadi timing tu kita akan kurangkan sikit. So itu cara-cara teknik yang paling senang untuk sekarang. So first is to start slow, then after that baru increase the intensity. Okey, baik, itu penjelasan daripada Aimi Hazim, merupakan jurulatih kecergasan, dan kita dapat saksikan daripada bersenam ataupun melatih individu ataupun peserta daripada fizikal, iaitu saya rasa lebih efisien lah dari segi kita dapat menunjukkan cara yang betul dan sebagainya. Namun telah pun berubah kepada penggunaan ataupun coaching secara online, dan ini satu pengadaptasian kepada norma baru yang kita sama-sama meraihkannya supaya kita dapat membendung penularan COVID-19. Dan terima kasih sekali lagi kepada Amir Haziq, jurulatih kecergasan, dan ini merupakan satu saat yang sukar untuk mereka juga dalam melangsungkan kehidupan mereka, menjana pendapatan dan sebagainya. Dan untuk itu saja Awani Pagi segmen Realiti Rakyat, dan apapun anda boleh dapatkan segala perkembangan dan juga ikuti kami di laman Facebook, Instagram dan juga Twitter kami serta YouTube untuk mendapatkan info-informasi terkini mengenai berita dalam dan juga luar negara, dan juga mengenai maklumat-maklumat dan juga perkembangan semasa. Dan untuk itu saya Hafiz Rosli dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.